Salam sejahtera, salam kepatuhan kepada murid tingkatan 5. Indeks hari ini sangat menarik, iaitu pemisahan Singapura. Kamu kena ingat PTM, Persekutuan Persekutuan Tanah Melayu ni terdiri daripada apa dia? Terdiri daripada Tanah Melayu, and then Singapura. You should know Singapura. Singapura ada dalam Persekutuan Tanah Melayu. Plus Sabah, plus Sarawak. You should know that. Okay, so kita tengok episod Singapura keluar daripada Malaysia. Sebab apa? Sebab apa? Okay, kita tengok hari ni. So tak ada dah Singapura. Why dia keluar? Kita kena tahu pengenalannya. Kita kena tahu pemisahan Singapura ini merupakan cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Before pembentukan Malaysia, kita ada apa dia? Before this, kita ada konfrontasi from where? Konfrontasi from where? From Indonesia. You kena tahu sebelum pembentukan. Dan selepas pembentukan, Singapura pula ada masalah. Kita tengok macam mana masalah Singapura. So, masalah hubungan pemimpin persekutuan dengan Singapura disebabkan faktor politik, ekonomi, sosial. PES. Cikgu Chiu selalu pentingkan politik, ekonomi, sosial dalam bidang sejarah. Good morning, sir. Yes, Aswini. Good morning. Okay, kita sambung. Yang telah ada sebelum Singapura menyertai Malaysia. Sebelum ini lagi, sebelum Singapura join Malaysia sudah ada faktor politik, ekonomi, sosial. Kita tengok satu persatu. Okay. So faktor pemisahan kita tengok satu persatu. Yang pertama, politik. Lim Kuan Yew ialah pemimpin Singapura. Dia tidak puas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. So apabila Singapura masuk ke Malaysia ni, macam Singapura tu macam tak ada fungsi. Konflik antara pemimpin PAP dengan Perikatan. So PAP ni kamu tengok balik apa masuk PAP ni. Kempen Malaysia oleh Lim Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum, menimbulkan rasa keresahan itu bimbang. Keresahan bermaksud bimbang dalam kalangan penduduk. Kamu kena ingat PTM ni, sebelum PTM ada MU. MU telah ditolak oleh orang Melayu dan Raja-Raja Melayu. Kemudian wujudnya Persekutuan Tanah Melayu dengan gabungan Singapura, Sabah, Sarawak, di mana dia pentingkan apa? Dia pentingkan Raja Melayu, kuasa Raja Melayu, hak keistimewaan orang Melayu. Kena tahu yang ni this is a basic of the Persekutuan Tanah Melayu. You should know this. If you don't know, you better know. Hak orang Melayu sangat penting dalam Persekutuan Tanah Melayu. Apabila Lim Kuan Yew ni dari Singapura ini, dia rasa tak boleh. Dia kena equivalent. Equivalent itu sama. So Lim Kuan Yew kata orang Melayu ni kena sama dengan orang Cina. Yang ini rasa menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk. So mereka macam nak konflik lah. So itu faktor politik sebab apa Singapura terpisah daripada Malaysia. Kemudian kita tengok ekonomi. Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama, common factor, common market disegerakan. So semua orang diberikan hak sama rata, tak ada hak keistimewaan. So apa Singapura tidak puas hati? Singapura tidak puas hati ada tambahan cukai. Perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Kita sama-sama ni, persekutuan Tanah Melayu ni, Tanah Melayu sama, Singapura sama, Sabah sama, Sarawak sama. Kenapa kita kena bayar income tax ataupun cukai tambahan? No. Itu Lim Kuan Yew, Singapura. Singapura juga mengenakan kadar faedah sebahagian daripada pinjaman sebanyak
RM150 juta kepada Kerajaan Persekutuan untuk pembangunan Sarawak dan Sabah. So di sini kita tengok untuk membangunkan Sabah Sarawak, Singapura dia terpaksa bayar ataupun sumbang pembangunan untuk Sabah dan Sarawak. So Lim Kuan Yew ni tak nak. So saya rasa ada. Okey, so kita sambung. So kita tahu di sini dalam bentuk ekonomi ini sebab itu Singapura terpisah dengan Malaysia. Pada mulanya Singapura ni memang join Malaysia, memang sangat berminat. Tetapi disebabkan masalah ekonomi di mana kena kadar faedah. You imagine kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak RM150 juta. Kadar faedah dia sangat tinggi untuk dibayar kepada Kerajaan Persekutuan untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. So dia tak nak, dia pun keluar daripada Persekutuan Tanah Melayu. Bukan Persekutuan Tanah Melayu, Malaysia. Sekarang dah Malaysia. Pada mulanya Singapura join, tetapi disebabkan faktor ekonomi dia tak nak join Malaysia. Kemudian kita tengok masalah kaum. Masalah kaum. So masalah kaum ni berlaku rusuhan. Rusuhan tu pergaduhan. Rusuhan bermaksud pergaduhan. Pergaduhan kaum di Singapura yang menimbulkan ketegangan kaum. So mereka tak bersatu. Rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata semua kaum. Yang ini main point. Di Singapura, di Malaysia, kita tengok dulu. Di Malaysia ada apa? Persekutuan Tanah Melayu plus Singapura plus Sabah plus Sarawak. So semua ini dia pentingkan kuasa Raja Melayu, betul? Malaysia ni pentingkan kuasa Raja Melayu. Betul. So lepas tu dia pentingkan hak keistimewaan orang Melayu. Hak orang Melayu. Hak keistimewaan orang Melayu. So apabila Singapura dia bangkitkan, dia kata orang Melayu ni kena sama dengan semua kaum. Mana boleh? Tak boleh. Sebab dalam perlembagaan dah kata orang Melayu ada hak keistimewaan orang Melayu yang kaum lain tidak boleh ada. So tercatat dalam perlembagaan. Sengaja Lim Kuan Yew ni sengaja menimbulkan isu untuk berpisah daripada Malaysia. Kemudian pemisahan Singapura dari Malaysia. Okey, kita tengok langkah dia macam mana ataupun proses. Langkah atau proses bagaimana Singapura terpisah daripada Malaysia, dari Malaysia. Yang pertama 29 Jun kegagalan runtingan Tun Abdul Razak Husin, iaitu PM kedua, Perdana Menteri kedua bersama Lim Kuan Yew, pemimpin Singapura. Gagal. Nak bawa pembincangan meeting gagal. So fail. Tak nak bekerjasama, Lim Kuan Yew tak setuju. Kemudian 1 Julai 1965 setelah rundingan meeting tak berjaya, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama, mengarahkan Tun Abdul Razak ni. Tun Abdul Razak pada masa ini ialah timbalan Perdana Menteri yang yang bantu Tunku Abdul Rahman pada masa itu, mengatakan buat mesyuarat dengan beberapa menteri, iaitu Dr. Ismail. Dr. Ismail, Tuan Pengetua baru kita, iaitu Tuan Haji Ismail. Kita dah ada pengetua baru, iaitu Tuan Haji Ismail. Tan Siew Sin, Witi Sambatan untuk berbincang tentang pemisahan. So Tun Abdul Razak ini, timbalan Perdana Menteri pada masa itu, Tun Abdul Razak ni buat meeting dengan apa?
wakil orang Cina, wakil orang Melayu, wakil orang India buat meeting pasal nak pisahkan Indonesia daripada Malaysia. So, kita tengok pula awal Ogos 1965, mesyuarat kabinet. What is mesyuarat khas kabinet? Mesyuarat kabinet ialah menteri-menteri, semua menteri-menteri berkumpul meeting, yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Auputra Rush. So, Perdana Menteri dengan menteri-menteri berkumpul dan meeting. Meeting pasal apa? Meeting pasal rancangan pemisahan. So, mereka bersetuju. So, menteri-menteri semua ni bersetuju. Menteri Kewangan, Menteri Kesihatan, Menteri Pakbutan, Menteri dalam negeri, Menteri Luar Negeri, semua tu menteri-menteri duduk bincang rancangan pemisahan Singapura dari Malaysia. So, bersetuju. Kemudian kita tengok Tunku Abdul Rahman dan Lim Kuan Yew menandatangani, mereka sign lah persetujuan untuk Singapura keluar dari Malaysia. Tengok Perdana Menteri Malaysia pertama dengan wakil pemimpin Singapura dah bersetuju untuk bye-bye Malaysia, Singapura. Inilah cerita dia So, Malaysia sekarang ada Persekutuan Tanah Melayu plus Sabah plus Sarawak sahaja. So, tak ada lagi Singapura. Singapura say goodbye from Malaysia. Sayonara. Goodbye. Kena ingat. Sampai sekarang Malaysia iaitu Persekutuan Tanah Melayu itu Semenanjung Malaysia sekarang. Semenanjung Malaysia. Ingat ni. Ini the basic one. Kemudian kita tengok lagi 9 Ogos, Tunku Abdul Rahman Putra membawa usul ni perkara yang berkaitan dengan pemisahan Singapura ke Parlimen. What is Parlimen? Tempat menteri-menteri berkumpul. Parlimen meluruskan rang undang-undang pemisahan Singapura. Okey, kamu kena ingat sebelum nak pisahkan Singapura ini, mereka sudah buat perjanjian ataupun bukan menandatangani persetujuan pisahnya Singapura daripada Malaysia, iaitu diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Auputra bersama dengan wakil pemimpin itu dari Singapura, Lim Kuan Yew. Apabila mereka dah bersetuju, Tunku Abdul Rahman kena buat satu rang undang-undang. Rang undang-undang bermaksud draft. Apabila sebelum diluluskan, orang panggil draft. Draft itu tak jadi undang-undang lagi. Tetapi pada 9 Ogos ini sudah menjadi satu undang-undang di mana pemisahan Singapura dari Malaysia secara sah. So, kita tengok di sini, menurut Tunku Abdul Rahman Putra Aurash, pemisahan Singapura merupakan perkara yang tidak dapat dielakkan. Kita baca bahasa Inggeris pula. So it does seem completely impossible to arrive at a solution whereby we can hope to pull along together and to work together in the interest and for the common good for our beloved country. Ucapan Tunku Abdul Rahman Putra Rush dalam penyataan perbahasan di Dewan Rakyat 1 Ogos 1965. So di sini sebab apa kita tak boleh pull along together? Why? Because Lim Kuan Yew ni pemimpin from Singapura, dia nak apa? Dia nak orang Melayu ni semua kaum. Orang Melayu equal to semua kaum. Tak boleh. Sebab dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ada menyentuh, ataupun bukan Persekutuan Tanah Melayu, dah menjadi Malaysia ini, ada menyentuh apa dia? Ada menyentuh bahawa kuasa raja kena hormat dan
Apa dia? Satu lagi, iaitu hak keistimewaan orang Melayu kena jaga. Tak boleh. So, Tunku Abdul Rahman dia kata tak boleh bekerja sama lah, sebab Lee Kuan Yew nak orang Melayu sama dengan semua kaum. Tak boleh. Sebab ni dua perkara ini yang tak boleh. Raja kena hormat, hak keistimewaan orang Melayu kena jaga. Kalau tak jaga, tak panggil Malaysia. Yes. You should know this, sebab perlembagaan kena hormat. Kemudian kesimpulannya, lajunya Jeko. Yes, laju, memang laju. Pemisahan Singapura daripada Malaysia tidak dapat dielakkan. Confirm tak boleh elak. Mana boleh orang Melayu sama dengan semua kaum? Tak boleh. Kerajaan mengambil langkah mengeluarkan Singapura daripada Malaysia bagi menjaga kepentingan kedua-dua negara dan kemakmuran rakyat. Sebab kalau masukkan Malaysia, Lee Kuan Yew nak orang Cina dengan orang Melayu sama rata. Mana boleh? Tak boleh. Perlembagaan sudah menyatakan bahawa raja kuasa Raja Melayu dan hak keistimewaan orang Melayu kena jaga dalam perlembagaan. Kedua-dua negara menggunakan saluran rundingan. So mereka berbincang dengan baik-baik lah. Seperti mana Malaysia seperti mana Malaysia sudah laksanakan dengan Indonesia, berbincang dengan baik-baik untuk selesaikan masalah. Selesaikan berbincang dengan baik dan selesaikan masalah. So sebagai warga negara yang merdeka, kita perlu mengelakkan unsur kekerasan. Unsur kekerasan ni ialah peperangan, pergaduhan, tak naklah peperangan dan pergaduhan. Ataupun pergaduhan. Tak nak, kita tak boleh guna kekerasan untuk selesaikan sesuatu perkara. Untuk menyelesaikan sebarang konflik. So ini latihan. Mengingatkan latihan buku kerja muka surat 81, latihan 6.2. Siapa yang ada buku kerja, siapa yang tak ada buku kerja, siapa yang ada buku kerja, tolong buat juga. Ini kan faktor-faktor pemisahan Singapura dari Malaysia. Dan pada pendapat anda, sejukah anda cara kekerasan tidak akan menyelesaikan apa-apa masalah dalam kehidupan? Berikan hujah anda. Jangan keluar lagi. Ini recorder untuk siapa yang tak dapat join atas talian bersama Cikgu Chiu. Sekian, terima kasih Cikgu Chiu, guru sejarah, mengambil berat ilmu sejarah. Stay safe, laksanakan tanggungjawab anda sebagai murid. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa pada kelas seterusnya. Sekian, terima kasih.